Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jadi kita tengok tersambung kembali kepada adillatul qaul tsani, iaitu dalil-dalil dikemukakan oleh golongan kedua. Istadalla al-qailuna bi jawaz al-ilzam al-madin al-malik al-mu'til bi ta'wil ad-danin an ad-darar fawati manfaati malihi wa ribihi al-muftarad bil adillati minha. Golongan yang mengharuskan penghutang dikenakan bayaran ganti rugi keuangan akibat kemudaratan, luput manfaat harta dan keuntungan yang dijangka diperolehi oleh penghutang, oleh pemberi hutang. Dan antara dalilnya yang boleh ditemu pakai ialah dalil yang pertama sekali ialah al-ayat dalla ala wujubil wafa' bil uqud, iaitu ayat-ayat yang menunjukkan wajib kita menepati janji dalam kontrak, wal amanat, wajib menepati amanah, wa tahrim aklil mal batil, dan pengharam memakan harta secara batil. Wa min dzalika qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Antaranya firman Allah Ta'ala, wahai orang beriman, tepatilah kontrak. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Maidah ayat 1 tadi. Yang kedua ni firman Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, surah Nisa ayat 58. Iaitu Allah Ta'ala memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada ahli-ahlinya. Dallatul ayat ala wujubil wafa'. Ayat di atas menunjukkan wajib kita menepati janji, wa ada'al amanah, wajib menunaikan amanah, wa tahrim akli al-ma' bil batil, dan haram kita makan harta orang secara batil, wa ta'khil wafa' an mi'adihi duna ridha sahibi yu'addu min akli al-mal wa manfaatihi bil batil. Maka perbuatan melewatkan menepati janji tanpa mendapat setujuan daripada tuannya dianggap termasuk arti kata memakan harta atau manfaat harta itu secara batil. Wa alaihi fayaqul mutakhallif zaliman. Sebab itu orang yang ingkar tadi dikira sebagai orang yang zalim terhadap tuan punya harta. Wa mas'ulan an ad-dara, seterusnya bertanggungjawab daripada terhadap kemudaratan allazi yalhaquhu min jarak mumatalati, menjawab terhadap kemudaratan yang menimpa pemberi hutang akibat daripada kelewatan penghutang membayar hutang tersebut. Fa yatmanu manfa'atan mahlatikal muddah, maka dia hendaklah menjamin manfaat hartanya untuk tempoh tersebut. Dalilus tsani, dalil yang kedua, ma warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi ma rawahu Yahya al-Mazini an Abi, iaitu terdapat riwayat daripada Nabi, baginda bersabda berdasarkan hadis riwayat Yahya al-Mazini daripada bapanya, la darara wa la dirah, dalam Islam tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Hadis riwayat Malik dalam kitab Muwatta. Dalal hadis ala tahrim ad-darar wa wujubi izalati. Hadis ni menunjukkan haram kita memudaratkan orang lain dan wajib kita menghilangkan kemudaratan itu. Wa darar waqi' 'ala da'in la yazul illa bi ta'widihi maliyan. Maka kemudaratan yang ditanggung oleh pemberi hutang tidak akan hilang kecuali kita menyerahkan ganti rugi keuangan kepadanya. Amma fatahu min manafi'i malihi khilal muddatil mumatalah. Kita gantikan semula gantian keuangan kepadanya akibat dia luput manfaat hartanya sepanjang tempoh kelewatan bayaran hutang tadi. Bal inna mu'aqabatul madin al-mumati bighairi ta'al mali la yufidu da'in al-mutadarra syai'an. Bahkan kalau kita kenakan hukuman kepada penghutang yang melewatkan bayaran hutang tidak melibatkan gantian keuangan, itu sebenarnya tidak sedikit memberi manfaat kepada pemberi hutang yang memang termudarat akibat berlaku penangguhan bayar hutang tadi. Fala yartafi' dararuhu illa bidzalik. Kemudaratan yang ditanggung oleh pemberi hutang itu tidak akan hilang kecuali dengan cara dibayar kembali wan kepadanya. Dalil yang ketiga, maurada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam mutlul ghani zulmu. Penangguhan orang kaya itu adalah penangguhan yang dilakukan oleh orang kaya itu adalah satu bentuk kezaliman. Penangguhan pembayaran hutang oleh orang kaya itu adalah satu bentuk kezaliman. Dalil yang keempat ialah dalil ma warada an Amru asy-Syari' daripada bapanya, li al-wajib yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Sabaka zikruhu, aku mempunyai barangan yang halal ataupun orang yang halal diceritakan tentang kehormatannya dan boleh dikenakan hukuman ke atas perbuatan. Ini kama sabaka zikruhu, telah disebut sebelum ini. Dalal hadisan ala anna al-mumatalata fi ada' ad-dain min al-qadir ala al-wafa' zulmun. Dua hadis di atas menunjukkan bahawa perbuatan menangguh pembayaran hutang daripada orang yang mampu berbuat demikian satu bentuk kezaliman. Yastahiqu fa'iluhu al-fadhihah wal 'uqubah, di mana orang yang melakukan demikian berhak dibongkar rahsianya dan dikenakan hukuman setimpal. Wa min anwa' al-'uqubati ta'ziriyah, dan di antara termasuk jenis hukuman ta'zir, at-ta'zir bil ma', iaitu ta'zir menggunakan harta. Wa masyru' kama qarra dzalika al-muhaqqiqin, kama qarra dzalika al-muhaqqiqun min ahli ilm.
dan dia adalah satu benda yang disyariatkan seperti yang diakui oleh golongan kama kadzalika, seperti yang diperakui oleh golongan, oleh orang-orang yang ahli muhaqqiqun di kalangan ahli ilmu, ulama-ulama muhaqqiqin di kalangan ulama Islam yang ada pada hari ini. Kemudian seterusnya ialah anna man assasa syariah wa anna min usus syariati wa maqasid al-amma ada musawah bainal amin wal khain. Dia kata di antara asas syariat dan maqasid umumnya, dia tidak menyamakan antara orang yang amanah dengan orang yang khianat. Wa bainal muti' wal 'asi, antara orang yang melakukan ketaatan dan kemaksiatan. Wa bainal 'adi wal zalim, antara orang melakukan kezalim dengan orang melakukan keadilan. Wa bainal munsif, orang yang baik dengan orang yang tidak adil, orang yang adil dengan orang yang zalim. Wala baina man yu'addi al-huquq ila ashabiha wa man yu'ak. Dan Islam tidak pernah menyama antara orang yang melaksanakan hak pada yang berhak dengan orang yang sengaja melewatkan hak tadi. Wala syakka anna ta'khir al-haq an sahibiha 'amdan wa mutlan bila 'udhrin syar'an zulmun wa jawrun bi syahadati nusus syar'iyyah. Tidak diragu lagi perbuatan melewatkan penyerahan hak kepada yang berhak dengan sengaja dan bersifat mutlak tadi memang sengajalah melewatkan tanpa ada sebarang keuzran syarak, satu bentuk kezaliman berdasarkan persaksian daripada nas-nas syarak. Wa bihi dar'un li sahibil haq, dan dia mengandungi kemudaratan kepada yang berhak, bihirmanihi manafi' amalihi, dengan mengharamkan dia daripada menikmati manfaat hartanya muddat at-ta'khir, sepanjang tempoh melewatkan bayaran tadi, allati qad tatulu katsiran, yang kadang-kadang memakan masa yang agak panjang. Fa idza lam yanzal mumatil bi ta'wid, fa idza lam yuzal mumatil bi ta'wid sahibil haq andar hadha ta'khir. Kalau sekiranya orang yang menangguhkan bayaran tadi tidak dipaksa supaya membayar ganti rugi bentuk kewangan daripada yang berhak, kerana dia menanggung kerugian, kan natijah anna hadha zalim al-asi tasawa ma'al amin, maka natijahnya orang yang zalim ini dan melakukan maksiat ini samalah statusnya dengan orang yang amanah, yang adil, yang la yu'akhiru al-huquq wa la yalhaqu al-adrar, yang adil, yang tidak pernah melewatkan hak-hak dan tidak memudaratkan orang lain. Idh kilahuma yu'addi miqdar wajib faqat, kerana kedua-dua itu telah melaksanakan qadar yang wajib dilaksanakan. Wa inna dhalika yughri wa yushajja' al-mumati 'ala man batil. Bahkan kalau kita kata sama, maka dia akan menggalakkan orang yang suka menangguhkan hutang itu menangguhkan hutangnya. Wal jazaa'ul ukhrawi bu'am kata hadza zalim la yufidu sahibul haqq al-mahdum syai'an fid dunya. Balasan akhirat, kalau kita cerita balasan akhirat pada orang yang sengaja menangguhkan bayaran hutang ini, di mana dia akan dikena hukuman sebagai orang zalim, itu sebenarnya tidak memberi manfaat sangat kepada tuan punya harta tadi di dunianya. Wa hifdzul ma, maksud, sedangkan kita tahu menjaga harta itu adalah satu benda yang dimaksudkan oleh syariat. Liza ja'ala lahu damanan qada'iyyah li tahsil dunya. Sebab itu dia memperuntukkan jaminan-jaminan kehakiman untuk mendapatkan semula di dunia qabla al-akhirah, sebelum di akhirat. Wa minha hadha ta'wid. Antara termasuklah berbentuk gantian kewangan yang telah saya sebutkan tadi dia. Kemudian kita tengok di sini, ar-ra'yu rajih, pendapat yang kuat. Wallazi yataraddu hadaya wal 'ilm 'inda Allah, yang jelas kepada saya lah, hakikat sebenarnya Allah Taala jua yang mengetahui. Ba'da 'adil qawlain wa adillatihima wa ma warada 'alaihima min al-munaqashati wat tawjih. Setelah kita bentan dua pandangan di atas dan dalil-dalil kedua-dua pihak dan perbahasan serta bimbingan berkaitan dengannya, yatabayyanu anna al-qawl al-awwal huwa ar-rajih. Jelaskan pendapat yang pertama itu adalah lebih kuat, wa ada mujawaz ilzam madin bi ta'wil mali yadfa'uhu da'i muqabila darar fawat manfaati ma wa ribihi bi sabab mumtasati bil wafa' bid dain wa dhalika bima yali. Pendapat mengatakan bahawa tidak harus kita paksa penghutang membayar ganti rugi bentuk kewangan kepada pemberi hutang akibat kemudaratan yang ditanggung oleh pemberi hutang itu disebabkan kelewatan membayar hutang oleh pihak penghutang, dan kemudaratan itu berbentuk kegagalan dia mengambil manfaat daripada harta dan keuntungannya dengan sebab kelewatan tersebut. Di antara dalilnya quwwat adillatul qailin bil ma'an, kuatnya dalil-dalil golongan yang mengatakan tak boleh dikenakan hukuman berbentuk bayaran kewangan. Wa tawjih munaqashah warida 'alaiha, kemudian perbahasan dia begitu mantap. Ma'amuna kecak adil qawl tsani bayan annaha la tadul 'ala ta'wid mali. Di samping kita bahas pendapat-pendapat yang kedua dan didapati perbahasan difokuskan dalam golongan kedua tadi tidak menunjukkan bahawa perlunya dikemukakan satu gantian kewangan. Kemudian seterusnya ikhtilaf qailin bi ta'wid takyifi. Terdapat perbezaan golongan yang mengatakan kalau perlu digantikan kewangan, gantian kewangan, tapi mereka berbeza dari segi caranya, huwa taghri at-ta'wid.
ta'zir. Apakah dia itu termasuk jenis ta'zir am ta'wid atau pergantian? Wa bi kayfiyati takdir, cara nak menentukan. Dalil ala dha'f hadzal qaul, sekaligus menunjukkan pendapat yang pertama itu adalah pendapat yang lemah. Anna natijah an-nihaiyah li ta'wid, pendapat terakhir bagi penggantian kewangan. Jadi dia nafsu natijatul riba. Dia sebenarnya kalau diperhatikan merupakan satu riba. Wal farqu bainahuma fi takhrijat faqat. Cuma kalau kita nak bezanya dari segi kita tengok dari segi takhrij sajalah. Bahawa ya'khudhu malan za'idan sambil ta'akhur fi zaman wafa', bahkan dia telah mengambil harta yang lebih disebabkan kelewatan membayar hutang. Dan yang keempat, anna ta'wid 'an ad-darar al-mumathalah adalah yang riban fi zatih, iaitu gantian keuangan akibat kemudaratan melangguhan bayar hutang. Kalau bukan riba itu sendiri, bahawa zari'atul riba, dia tetap jalan menuju kepada riba, fayumna, kerana itu wajah dia ditegah. Jadi yang kelima, masabaqana an al-ilmi bi anna al-misli yatamal bil misli. Para ulama telah menukilkan bahawa harta yang seumpama, harta yang serupa kena jamin dengan harta yang serupa. Wa an mumathalah la tujadatu fid dain. Kegagalan membayar hutang tidak mewajibkan bayar semula hutang tadi dalam bentuk yang lebih. Wa anna al-farqa baina mumati wa ghairihi illa fil ismi. Tidak ada, kalau macam tu dia kata tidak ada bezalah antara orang yang menangguhkan hutang dan yang lain-lain kecuali dari segi dosa. Wa annahu bi syart yamna ittifaqan. Dari segi syarat ia adalah ditegah sama sekali. Fa kadzal ilman bil qada'i, begitu juga kalau kita nak paksa dengan menggunakan kekuatan undang-undang pada orang yang gagal bayar hutang tu dia kena bayar, maka itu pun juga tidak boleh dilakukan. Jadi sekadar itu saja ni kita punya ulasan kita berkaitan dengan tajuk adakah perlu dibayar ganti rugi keuangan akibat kelewatan bayar hutang, dan akibatnya itu pihak pemberi hutang terpaksa menanggung kerugian akibat tidak boleh menggunakan duit yang sepatutnya dibayar tadi untuk nak rolling balik dan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lain. Jadi sekadar itu sahaja dalam pertemuan kita ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam pertemuan dalam tajuk yang lain. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.